Hari ni 28 bulan 3 2020, hari ke-11 Perintah Kawalan Pergerakan. Sekarang pukul 2. Saya start lewat sikit hari ni sebabnya macam biasa. Hari ni saya nak cerita, biasa kalau video kita viral. Buat video viral ni biasanya memang impian setiap siapa-siapa yang buat konten. Kisah dia buat konten apa-apa pun, tulisan dekat Facebook ke, post dekat IG ke, video dekat YouTube ke. Setiap yang buat konten ni mesti dia mengimpikan orang ramai tengok dia punya post Tapi benda tu jadi secara sengaja ataupun tak sengaja. Yang banyaknya sebenarnya secara tak sengaja, sebab orang minat benda tu. Kalau yang sengaja buat ni rasanya susah sikit. Dia bukan sekadar perkataan viral tau. Sebab kadang-kadang orang share benda-benda, video viral, kek viral, macam ada jenis viral lagi Perkataan viral tu tak menjadikan sesuatu tu viral sebenarnya. Tapi hari ni saya nak kongsikan macam mana saya boleh buat video yang viral. Terus terang saya cakap, benda tu jadi secara tak sengaja sebenarnya. Saya tak ada plan untuk viral ke apa pun sebenarnya. Kalau korang ingat, kalau korang kenal saya daripada YouTube ni, rasanya mungkin sebab video tu juga. Video RZ Members yang first kali, yang video kena marah bini tu. First kali kita tengok kita buat konten pasal apa Kita buat pasal kita buat pasal diri kita ke, kita buat pasal orang lain ke. Setiap orang mungkin ada pengalaman yang berbeza. Hari ni saya kongsikan pengalaman saya je. RZ Members yang pertama yang saya buat video, yang tu betul-betul kau punya viral, yang kena marah bini tu. Notification phone tak berhenti 3 hari. Post like, post share tak berhenti benda tu. Setiap saat selama 3 hari tu notification tak berhenti tau. Sampai phone pun hang. Nak tengok Facebook pun macam sangkut-sangkut. Nak tengok IG pun macam tiba-tiba keluar notification Malam je slow sikit, seminit notification. Tapi tetap naik. Tapi waktu tu saya buat konten tu secara suka-suka je, tak ada pun saya fokus ke apa. Saya ada masa free, saya buat konten. Tapi bagusnya viral ni, orang kenal, orang boleh kenal kita melalui video tu tau. Yang bagus ni, yang first kali orang boleh kenal kerja kita, orang boleh kenal konten kita, orang boleh kenal kita melalui video yang viral ni, ataupun sesuatu yang viral ni. Tapi tak adalah terkenal macam artis, tak ada pun macam tu. Setakat terkenal, maksudnya orang tahu. Kalau sebut video RZ Member yang bini marah ni, orang ingat. Tu antara yang besar. Dan yang kedua, bagus untuk naikkan channel. Sebab daripada video tu juga, sebab sebelum ni saya tak hiraukan sangat saya punya channel ni. Saya buat sekadar suka lama pada video tu, tengok dah subscriber saya dah naik sampai 4,000 tau. Daripada subscriber waktu tu saya ingat dalam 1,000 lebih ni tu lah. Bila 1,000 lebih ni, kita boleh monetize channel kita. Tapi iklan tak banyak sangat pun sebenarnya. Iklan setakat 0.06 sen tu je lah. Kalau 100 view ke bawah ni, ataupun kita dapat 1,000 view pun masih sikit lagi. Bukan tak boleh buat duit lagi, buat ibarat kata tu. Sebab tu saya punya perjalanan untuk dapat 100 USD tu lama. Tapi orang boleh kenal kita, boleh bantu untuk watch time, boleh bantu untuk subscribe daripada video viral ni. Okay, alright. Tina, Dia cakap kangaroo. Tina tak boleh ikut Dada. Nak ikut. Esa nak. Hai COVID-19, Tina cannot follow Dada. Esa nak pergi juga. Cannot. Esa nak pergi. Dia nak main bike. Skuter. Bike Bike like kat Hawa. Bike like kat Aura. Tina want bike like kat Aura. Nak. Okay, when Dada have money, Dada buying phone for Fina, okay? Dia pergi dengan Fina lah. Pergi mana? Pergi lain. Cannot. Tak, Fina nak dapat susu. Nak dapat susu? Dapat. Yang mesti orang bagi susu dekat Fina Esa. Who give it susu to Elsa? Kak Hawa. Kak Aura give it susu to apa? To Fina? Nanti naik Kak Hawa beli kat dalam meja, lepas tu bagi ke Esa dan Dada yang Mami. No, Dia cannot. minum. We need to find money for ourselves to buy something like that. Dia dah pergi balik dengan Fina. Tapi boleh dapat banyak duit ke bila video viral? Dia boleh dapat duit banyak
dan boleh tak dapat duit langsung. Saya pernah cakap yang saya buat konten YouTube ni bukan semata-mata untuk duit. Saya buat konten RZ member tu sebab saya nak buat yang tu dengan rela hati saya buat. Walaupun asalnya idea saya nak buat tu lain, tak dapat sokongan. Jadi saya fikir better saya buat sendiri je, senang. Saya buat drama tu. Sebab waktu tu saya tengok ramai yang share video diorang buat dekat Facebook pasal RZ member ni. Jadi saya cakap kat wife saya tu, cuba kita try buat video RZ member. Memang video tu untuk orang cakap apa, ekspresi jiwa, ekspresi perasaan yang tak boleh pergi RZ member sana. Tapi bukan sebab bini saya tak bagi. Bini saya okey je, cuma saya masalah pada kewangan. Kalau orang tengok video tu, saya guna lagu yang ada copyright. Maksudnya kalau video tu viral, kalau dapat banyak view sekalipun, bila lagu yang ada copyright ni, kita still boleh guna. Ni ilmu untuk orang buat YouTube. Hasil dia tak dapat kat kita lah, walaupun view tu tinggi apa semua ni. Tapi saya buat juga guna lagu tu sebab saya nak menyampaikan perasaan. Tak boleh biar ada Z member, pasal member saya, arwah member saya yang saya isi dalam video tu kan. Bila try guna lagu lain, tak kena. Sebab lagu tu yang bagi inspirasi juga pada saya. Jadi saya tak kisah buat duit dekat YouTube ni. Kadang-kadang kita kena fikir macam tu. Sebab kita nak menyampaikan sesuatu benda yang kita percaya dengan aspek, dengan lagu mampu menyampaikan lagi perasaan. Tak tu saya cakap, saya bukan semata-mata untuk buat duit sebenarnya. Bila kita buat video ni, tahu senang cakap, bila kita buat kerja ni, jangan kejar duit. Kita kena ada harga kita, tapi jangan kejar duit. Tu benda yang saya pegang sebenarnya. Dan saya tak sangka pun akan dapat duit daripada pihak organizer RZ members cukup untuk saya pergi balik event. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga sokongan semua, sokongan member semua kan, yang share video tu, like video tu, buat YP pun ada komen kat situ. Dan untuk video kedua pula, video tu pada saya sebenarnya, video tu tak siap sebenarnya. Sebab tak ada lagu apa, kosong je. Sebenarnya pada saya video tu tak siap. Sebab nak buat video ni nak kena fikir idea dulu, nak buat drama apa ni nak fikir dulu apa idea yang orang boleh terima, yang dekat dengan orang. Jadi saya buat video kedua tu sehari sebelum, malam sebelum saya pergi RZ member. Memang hari tu juga saya buat. Yang ketiga tu pun memang saya rela hati untuk guna lagu orang lain sebab saya nak menyampaikan perasaan. Dan yang boleh buat duit betulnya video RZ members yang RZ member saya dengan wife saya pergi Terengganu tu. 100 USD yang pertama tu kebanyakannya hasil daripada video tu. Terima kasih untuk semua yang support video tu. Saya pun tak sangka mana-mana content creator pun sebenarnya harapan diorang bila buat video ni dapat sampaikan apa yang diorang cuba sampaikan tu kepada audience, kepada viewers. Sampaikan perasaan diorang. Mungkinlah macam tu juga. So orang lain pun sama juga. Untuk buat konten sekadar semata-mata untuk viral bukan tujuan utama. Sebab benda tu jadi masalah sebenarnya. Orang boleh tengok sendiri macam-macam orang. Bukan sekadar video ni, macam-macam orang buat untuk viral ni kan. Video-video yang saya buat ni bukan semata-mata untuk viral. Kalau viral tu rasanya sebab kita tak tahu tau apa konten yang boleh viral ni. Kita tak boleh jangka. Seeloknya jangan kejar benda tu. Buat apa yang kita boleh buat dengan kualiti dulu. Biar orang kenal kita melalui benda tu. Elsa pun baju, Allah teruk betul. Sini Elsa. Tak boleh, kena stay at home, okay? Elsa nak pergi. Elsa nak pergi. COVID-19. Okay, Dedek. Say alright. 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 No. Alright. Alright je. Okay. Alright. Dah macam kucing dah Dek tengok. Tak boleh ikut Dek. Outside have COVID-19. Keting. Yeah. Nak masuk. Nak basuh. Biar orang kenal kita melalui hasil kerja kita. Bukan semata-mata kita buat benda untuk viral. Tu apa yang saya pegang juga sebenarnya. Apa yang best lagi pasal bila konten viral ni, orang kenal, boleh buat duit dekat YouTube. Dorongan. Sebenarnya boleh jadi dorongan untuk kita. Tu benda positif kita boleh ambil Jadi dorongan untuk kita juga untuk buat video-video lain. Tapi kenapa saya tak buat dah drama?
Saya sebenarnya untuk drama ni saya boleh buat sikit-sikit, tapi bukan minat betul untuk buat drama. Lebih saya minat untuk buat dokumentari sebenarnya. Cita-cita saya sebenarnya saya nak buat dokumentari pasal RZ ni, sebab benda tu tak ada orang buat lagi. Kalau at least paling tak pun live dokumentari pasal RZ. Cuma sekarang ni tak nampak jalan lagi macam mana. Tapi benda tu saya simpan untuk peminat-peminat RZ apa semua ni, biar dia tengok, dia puas hati. Dan saya memang minat RZ ni daripada zaman sekolah lagi. Saya minat buat dokumentari. Saya nak letakkan RZ tu satu tempat yang special lah untuk video saya. Tapi video tu insya-Allah untuk semua-semua mak rempit ke, mak motor ke, untuk semua. Saya tak nak buat filem, saya nak buat dokumentari. Saya nak cerita. Dan untuk RZ ni insya-Allah saya buat special sikit. Cuba untuk buat benda tu kita cuba. Tapi bila nak buat dokumentari ni, banyak benda lah kita expect yang kita kena fikir. Bukannya satu hari shoot boleh settle. Macam poin yang ketiga tadi, boleh jadi dorongan untuk kita benda tu. Dan saya terdorong daripada minat yang saya tengok terhadap orang yang share video, orang yang tengok video saya. Jadi saya nak bagi something special. InsyaAllah terdorong untuk buat. Tak boleh. Apa? Tak boleh angkat superhero. Berat. Berat? Berat. Tak larat. Tak lagi tu. Ni, tomorrow lah another one that one. Tak lagi. Ada lagi. Nanti mesti ada lagi. Yeah! Game 5. Yes. Cukup lah 3 kan. Cukup lah 3 dulu. Tu je yang saya boleh fikir setakat ni. Konten tanpa skrip. Sebab kalau ikut skrip sangat, dia jadi macam tak pure tau. Ada orang boleh buat macam tu, tapi saya tak boleh. Kalau saya ikut skrip sangat, saya lagi lama masa untuk saya buat video kalau ikut skrip sangat ni. Macam video untuk PC, bila konten video kita ni viral, apa yang tak best buat Yang tak best, kalau untuk video yang first dulu, okey, tak ada masalah sangat. Untuk video kedua pun tak ada masalah, normal. 100km ride ke Muazzam. Lepas tu yang ride RZ members, yang nak RZ pergi Terengganu tu, macam kecaman jugalah. Tu benda yang tak best. Tak best, tapi berbalik pada rule pertama, jangan ikut cakap orang. Sebab kita je yang tahu apa yang kita buat Dan video tu, sekadar video macam tu Taman setiap orang ni berbeza, pemikiran orang setiap orang ni berbeza. Kita hormati. Kadang-kadang apa yang ada orang bagi tahu betul juga. Tapi macam saya cakap tadi, pengalaman, kehidupan, tahap pemikiran setiap orang ni berbeza-beza. Benda tu semua. Dan yang tahu semua benda tu diri kita sendiri saja. Kita yang berada kat situasi tu, kita yang... Jadi kita, sebab tu cakap jangan dengar cakap orang. Sebab kalau kita dengar cakap orang ni, dia macam ni tau. Macam satu cerita pengembara, anaknya dan keldai. Dia pergi negeri ni, dia naik keldai, dua orang cakap kesian dekat keldai tu. Lepas tu dia orang tukar, pergi pula ke negeri lain, orang cakap ayah pula tak kesian kat anak, ataupun anak pula tak kesian kat ayah. Macam tu lah kalau kita ni ikut sangat. Kita buat je lah apa yang kita fikir sesuai untuk kita kan. Janji benda tu tak menyalahi apa-apa undang-undang, tak menyalahi agama. Korang faham kan maksudnya macam tu. Kita jangan jadi pembaris sangat. Dekat ada orang salah tafsir, kita jangan dengar cakap orang ni. Tetap kita kena hormati juga apa pandangan orang lain. Tak salah benda tu. Tapi akhirnya akan kembali pada kita juga sebenarnya. Akhirnya benda tu semua akan kembali pada kita juga. Dan kalau kita dengar cakap orang, A cakap macam ni, B cakap macam ni, C cakap macam ni, kita tak ada pendirian tau. Kita jadi macam tak ada pendirian. Jadi kita stick dengan kita punya pendirian. Selagi benda tu tak menyalahi apa-apa, tak ada masalah. Sebab apa-apa semua pada diri kita sendiri. Macam nak pergi bank, kena nak ikut. Jangan kita pergi bank. Kita nak Tak boleh. Dua yang tak best ni bila kita jadi content viral ni, orang yang tengok konten tu yang subscribe pada, ini untuk content creator kan, yang subscribe pada channel kita, kadang-kadang minat dia menjurus pada benda tu saja.
Dan bila kita buat benda lain, orang dah tak minat dah nak tengok. Memang tu minat dia, memang tak salah pun. Kalau tengok graf dekat YouTube saya pun memang macam tu. Maksudnya orang minat untuk konten tu je lah. Untuk konten seterusnya belum tentu lagi. Tapi kalau mana yang minat tu, Alhamdulillah. Kat YouTube ni kita sebenarnya lagi elok bila kita stick pada satu konten, satu konsep. Sebab audience memang berminat untuk tengok video macam tu je. Tapi saya tak boleh nak stick pada satu konten je. Sebab boleh nak stick tapi akan ambil masa lama untuk buat video-video macam tu kan. Ya sebab buat video ni dia perlukan modal, dia perlukan masa. Memang sekadar kita buat video YouTube kan, tapi apa-apa segala perbelanjaan tu semua tetap kita kena tanggung sebenarnya. Untuk buat video ni kita kena ada duit dulu. Tu yang utama juga sebenarnya. Untuk buat macam kita nak buat cerita juga, kita kena ada duit, kita ada modal. Video YouTube pun tak lari pada benda tu. Tengok atas apa kita nak buat kan. Kita boleh buat apa dengan apa benda yang sekeliling kita. Video dengan apa aja yang ada kat sekeliling kita sebenarnya. Tapi kita kena ada modal juga untuk internet. Dia bercampur lah semua tu kan. Apa kos sara hidup, apa semua benda. Sebab untuk saya yang bekerja sendiri ni macam tu lah. Dan kalau kita bekerja pula, kita tak ada masa pula nak buat video macam tu. Tapi semua tu berbalik pada atas individu lah. Yang tu apa yang saya lalui kan. Bila saya nak buat video YouTube, kita kena ada modal dulu. Dia akan timbul banyak macam alasan tau. Jadi sebab tu saya tak nak benda tu saya tak perlu cerita lah. Dia akan jadi benda negatif tau, benda tu. Dan kita cuba untuk tolak benda tu. Kita buat konten, buat dalam proses untuk buat konten seminggu at least satu. Dan untuk PKP ni dah start untuk buat daily. Sebab yang tu je saya nampak boleh buat daily. Untuk buat masa sekarang ni saya buat dulu. Saya tak nak bagi alasan-alasan macam tu. Setakat tu je lah apa yang saya boleh fikir dulu. Kalau ada lagi nanti saya tambah dalam next video. Korang kena tengok kalau mana yang berminat untuk tahu lebih lagi kena tengok video yang seterusnya Ada yang saya masuk sikit-sikit nanti insya-Allah. Video viral ni bagus untuk naikkan kita, untuk orang kenal kita, untuk kenal hasil kerja kita. Saya pun dapat daripada video RZ members yang first dulu saya buat tu pun saya ada dapat job satu. Ada yang contact saya bagi job. Mampu saya beli mesin basuh kat rumah. Mampu saya survive. Konten viral punya penangan Dan yang negatif, kalau setakat komen negatif dekat YouTube ni, YouTuber, content creator yang buat video YouTube ni, diorang kena tabah untuk baru nak start. Kena tanam dalam diri dulu. Kena tabah. Kena berani terima pandangan orang lain. Tak ada masalah pun tu. Mana-mana apa-apa yang kita buat pun sebenarnya sama je semua. Tak semestinya kita buat video pun. Dalam kehidupan kita sendiri pun macam tu kan. Itu apa yang saya nak cuba kongsikan. Sorry kalau saya punya point tu berterabur sikit. Sebab sambil saya cerita point, sambil saya cerita pengalaman saya sendiri juga. Kalau yang straight je ni, banyak lagi orang lain yang buat konten 1 minit. Search je dekat YouTube atau kat Google kan. Banyak video-video macam tu sebenarnya. Video 1 minit, 2 minit. Is it viral video good atau macam tu lah. Banyak sebenarnya. Yang saya ni saya kongsi pengalaman saya sambil-sambil saya buat konten untuk hari ni Jadi panjang sikit. Ada boleh dapat 10 minit video, boleh letak iklan banyak sikit. Tapi tu bukan tujuan utama. Jangan risau, tu bukan tujuan utama. Korang support. Kalau korang nak support, korang support. Kalau korang rasa macam menyampah, tak payah. Kalau korang support, bagus kan. Haters ni akan sentiasa membenci. Tak kisah kita buat apa yang kita buat, kita rasa paling bagus. Walaupun sedangkan ustaz pun ada haters, apatah lagi orang macam saya ni. Kita try buat konten yang bagus, bagi video kita naik, jumpa dengan audience yang sepatutnya. Macam tu lagi baik sebenarnya. Kita dapat audience yang berkualiti, viewers yang boleh terima kita. Kita buat kerja pun seronok. Kita sentiasa terdorong untuk buat video baru, buat video baru. Tu semua salah satu dorongan ekstrinsik, dorongan luaran dia. Dorongan intrinsik daripada dalam diri kita sendiri. Kita nak buat benda-benda macam tu semua bercampur untuk kita hasilkan sesuatu. Kita nak buat apa pun, tak kisah kita nak buat YouTube ke, kita nak buat apa pun, sebenarnya semua daripada benda tu juga. Daripada faktor luaran, daripada faktor dalaman. Masuk aspek kehidupan sebenarnya. Tak lama ni masuk ke aspek makrifat ni sebenarnya. Aspek makrifat Sebab saya tengok ni tadi. Sebab saya tengok yang si Rashid ni tadi. Bagi 800, jom kita gelabah. Kau gelabah lah seorang syed. Ali Sufi ni susah senang dia relax je.
Sebab dia dah fana, binasa, tenggelam dalam cintanya. Kadang-kadang kita tak perlu jadi ahli sufi pun untuk, kita tak perlu label pun benda tu tau. Kita boleh fikir sendiri, kita kenal diri kita macam mana. Tapi tu saya cakap, tiba macam nak masuk bab makrifat tau kan. Tapi yang penting saya, apa yang saya tulis ke apa tu, semua keluar daripada diri saya sendiri je. Daripada Tuhan semua tu, daripada Allah semua tu, untuk saya mampu menulis. Kenapa rasa macam lepat cakap ah? Sebab saya ada tengok juga video-video lepat ni. Saya dengar Ustaz Ibn Rijal cakap, Ustaz Auni cakap, apa yang baik kita ambil tau. Apa yang baik ni kita ambil, apa yang positif kita ambil. Tapi jangan sampai, tak nak, saya tak nak cakap tapi kita ambil yang positif. Kita ambil yang positif. Itu semua kita ambil yang positif, kita gunakan apa-apa nilai positif untuk dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita jadi insan yang lagi baik. Daripada bantuan seorang member, Jai, ada YouTube channel juga, Jai Rosli. Ibarat kita jadi kita buat motor tau, benda tu. Kita buat motor, kita minat motor, orang akan label kita mak rempit. Dan bila kita buat macam ayat-ayat ni sikit, ayat-ayat kehidupan ni, tentang kehidupan kita apa semua, orang letak label. Tapi jangan letak label tu, tak bagus. Sebab boleh datang fitnah apa semua benda. Tapi yang biasa orang letak label ni yang lebih ekstrim kan. Macam kita ni, kita je faham. Rotin sekali masih lagi green zone. Tapi kita nak keluar pun dah risau-risau dah sekarang ni. Malam polis buat rondokan banyak, siap ada keluar surat lagi apa kan. Malam memang tak keluar. Memang kita hormati keputusan tu, malam kita tak keluar. Tapi masih ada yang degil lagi. Mungkin orang tak nampak lagi benda tu. Harap-harapnya insaf apa ni. Dan korang yang tengok video ni, saya tahu memang korang tak, saya tahu memang korang sekarang ni stay kat rumah je. Bagus, tak perlu saya bagi nasihat, just stay at home. Tapi saya kena bagi tahu juga sebab tadi Menteri Kesihatan bagi tahu kita kena jalankan, sebagai rakyat Malaysia, kita jalankan tanggungjawab kita dalam bidang masing-masing. Jadi tetap stay safe and just stay at home. Boleh tak? Tadi nak bagi tu, lepas tu aku balik polis bagi tak lepas. Tapi tak lepas lah. Tak lepas. Saya ngelas sekali, aku bagi tak nampak je. Aku itu tadi rainbow kau dia degil kan. Aku bagi tahu balik lah. Cancel saya dah dapat kat situ ke macam mana? Boleh. Ya, sebab ni dah ada dah. Yang tu untuk orang lain pula. Sekarang orang marah pula kan. Masih geng-geng Lupi. Ustaz Lupi, Joe Lupi. Dah Lupi. Terima kasih Lupi. Dah dah? Okey. Baik bos. Tapi ni ada isu sensitif ni, mungkin tak masuk. Dah ada. Dah Lupi, masih Lupi kan? Jiran, Joe Lupi. Bye-bye. Bye. Jom. Bantuan daripada geng-geng Lupi, terima kasih banyak untuk Tapi kalau korang rasa macam saya tak patut terima, kau rujuk balik post sebelum ni. Tapi rasa yang top 4 ni kena tolak dulu lah.